mulakan lagi dengan mungkin sedikit perkongsian lagi daripada Prof. Abdul Halim Syari. Terima kasih Prof. Silakan, dipersilakan. Okey, Prof. Assalamualaikum kepada semua yang ada lah. Semua yang berinteraksi. KJ ada lagi, KJ Datuk Muhammad. MY. Sekarang tukar ni tukar jurubicara Hafiz. Hafiz. Jadi saya ingat saya tak bercakap pun tak apalah sebab Prof Siddiq bagi habis lah. Saya Pak Hanif, saya bukan selanggang aja kan. Banyak lagi yang boleh bincang. Datuk Muhammad Yahya nanti kita panggil ya. Saya tak ada buat persiapan yang serapi itulah. Tapi saya nak berbincang secara umum tentang tajuk tadi fizik ya. Apa yang telah Prof Siddiq bagi tahu tadi ya. Alat pertama yang digunakan sumbangan dari fizik ialah termometer tadi. Itu hanya untuk itu hanya untuk mengukur suhu badan ya. Sekarang kalau kita tengok gambar-gambar yang Prof Siddiq bagi paparkan tadi tu, macam mana gambar itu diperolehi? Ya. Betul tu kan. Nak tangkap macam mana? Macam mana kita nak perolehi gambar tu? Image dia. Adakah gunakan mikroskop Prof Halim? Sekarang image. Jadi sebenarnya sumbangan fizik ni cukup hebat ya. Gambar-gambar tadi, gambar virus tadi tu diperolehi melalui penggunaan alat yang kita panggil elektron mikroskop. Betul tu. Mikroskop. Jadi sama ada kita menggunakan scanning elektron mikroskop ataupun kita guna transmission elektron mikroskop, dan mereka juga boleh membuat sedikit modifikasi kepada alat mikroskop dengan meletakkan sampel pada suhu yang rendah. Itu dia panggil apa bunyi tu? Dia panggil ada padang bola. Apa? Siapa punya? Okey. Jadi sumbangan fizik dalam bidang pengecapan nak mengecamkan struktur virus ni dengan menggunakan elektron mikroskop. Itu alat yang pertama sekali yang di mana-mana pun ada alat ni. Itulah sumbangan fizik yang cukup dengan suara. Dengar tak? Dengar. Boleh? Okay. Dengar. Jadi kita kena faham bahawa inilah alat yang pertama sekali yang digunakan dan untuk melihat strukturnya. Bukan struktur, melihat image-nya. Kemudian alat yang satu lagi yang mustahak ialah untuk kita nak mengkaji strukturnya secara detail ialah dengan menggunakan X-ray crystallography. Betul juga, betul. Haikal dia buat eksperimen, lepas you sediakan alat dan sediakan bahan, you akan ambil bahan tu pergi kepada mesin X-ray untuk kita nak ketahui strukturnya macam mana ya. Dia dalam kelas-kelas yang mana ya. Jadi dengan menggunakan X-ray crystallography, kita ada alat itu, kita ada di Jabatan Kimia, Jabatan Fizik, powder menggunakan powder. Tetapi kalau kita gunakan Hubbell, kristal, kita guna alat yang ada di Jabatan Kimia, X-ray crystallography ya. Dan kita boleh dapat struktur selanjutnya. Jadi mungkin Prof Siddiq akan tunjuk gambar sebab virus ni dia tergolong dalam bidang nanoteknologi. Jadi kita tahu bahawa sekarang bidang nanoteknologi cukup penting ya, iaitu mungkin virus ni bersaiz antara 1 hingga 100 nanometer ya. Jadi kita boleh gunakan kaedah-kaedah nanoteknologi, alat-alat yang berkaitan dengan nanoteknologi boleh kita gunakan untuk mengetahui lebih lanjut tentang ciri-ciri zarah ini ya, iaitu virus tadi. Jadi kita tahu bahawa alat utama ialah alat X-ray crystallography, kemudian elektron mikroskop, kemudian kita ada juga alat-alat untuk melihat image virus ini dengan menggunakan Raman spektrometer, Raman imaging spektrometer.
Dan kita boleh juga guna AFM. AFM juga boleh digunakan. Sama baiknya, sama tinggi dia punya resolusinya seperti SAM. Malah AFM boleh kita tengok dari sudut 3 dimension, 3D. Sedangkan EM hanya 2D lah. Jadi ini sumbangan fizik yang besar. Cumanya kita tidak ada alat-alat yang secanggih itu. Dan kita ada pun asas-asas mungkin di UPM kita ada TEM, PCR TEM. Tapi kita tidak ada alat raman yang canggih. AFM mungkin ada. Banyak universiti yang ada AFM dan boleh kaji, boleh dapat image baris-baris ini. Kemudian satu lagi yang cuba digunakan ialah menggunakan, of course, kita boleh guna MRI. Kalau nak melihat kesan COVID di dalam badan kita, boleh kita gunakan MRI, gunakan CT scan, computerized tomografi ataupun CAT. Jadi ini semua ada di hospital. Jadi itu kita boleh lihat bagaimana kesan ataupun pencemaran yang berlaku dalam ruang dada kita. Kemudian satu lagi yang saya nak sentuhkan ialah tentang permukaan. Sebab kita tahu bahawa kita sekarang kena ada social distancing, interaksi antara manusia, iaitu kita bersentuhan. Kemudian interaction kita dengan permukaan. Interaction dengan permukaan ini adalah salah satu asas bagaimana virus ini boleh menjangkit ataupun masuk ke badan seorang individu. Jadi kita boleh fikirkan dari sudut surface modification, maknanya kita buat sedikit perubahan kepada permukaan yang sukar dihinggap oleh virus ini. Jadi contohnya macam kita ada permukaan yang kita panggil self-cleaning. Itu memang sumbangan daripada kajian-kajian sains bahan, iaitu kajian fizik. Jadi ini boleh kita fikirkan bagaimana kita nak elakkan supaya virus ini tidak boleh melekat pada permukaan. Jadi kita kena sediakan permukaan baru, mungkin kita letakkan coating lah Ini teknologi thin film. Jadi itu di masa-masa akan datang mungkin self-cleaning virus, mungkin kita kata virus self-cleaning surfaces. Jadi ini orang sains bahan boleh fikir bahan apa yang kalau kita tahu macam Boleh mah. Sebab mungkin struktur yang spike tadi kan, kita boleh cacatkan lah kan. Saya sentuh tentang apa yang Prof. Siddiq bagi tadi, gambaran tentang spike dengan dia banyak spike kan. Spike tu seolah macam dia akan melekat pada, kalau spike tu sebagai male, dia akan melekat pada female. Dipanggil male female correction. Macam elektronik male female correction. Jadi saya nampak gambar yang Prof. Siddiq bagi tahu, tunjuk macam dia tu male. Jadi dia akan sangkut pada, jadi badan permukaan badan kita mungkin banyak yang female, dan yang female jadi dia akan melekat. Tetapi kalau kita juga ada male dengan male tak adalah. Male dengan male memang dia tak melekat. So jadi kita panggil macam self cleaning lah konsep asas. Jadi ini yang salah satu yang boleh kita fikirkan tentang sumbangan atau research ke arah bukan hanya melawan virus sekarang ni, mungkin sebarang virus Jadi maknanya kita adakan permukaan secara macam handphone kita pun kita pegang mungkin kita ada fingerprint. Kita jari tangan kita ni ada keluar minyak dan sebagainya, lemak. Jadi kita boleh ada fingerprint. Jadi ini macam mana kita nak mau ada fingerprint pada permukaan. Ini tentunya kajian baru dalam tentang sifat permukaan bahan. Ini satu contoh kajian. Pak Alim nak tambah sikit kan? Mungkin spike ni dia punya bentuk tu cicak kan? Dia ada vacuum. Bila ada vacuum tu dia boleh bergantung pada mana-mana permukaan.
apa dia boleh stay beberapa hari dekat permukaan kaca orang kayu pun apa ni kan. Jadi kalau dia tidak melekat kan, dan dia tidak intact dengan bahan yang apa dia duduk sekarang ni kan, okey, dia boleh dihapuskan melalui angin saja kan, tapi dia macam kuat, macam cicak bergantung atas apa tu lah, atas shilling kan, macam dia tak pegang kan. Prof Halim, kita sebenarnya ada mantan presiden Mas kan, sekejap lagi kita panggil dia untuk apa ni kan. Boleh suruh dia bagi tangan. Dia minta pandangan dari, sebab dia mungkin orang teori. Dia mungkin banyak teori yang boleh digunakan. So memang kalau kita tengok dari sudut teorinya, semua alat-alat fizik yang digunakan berasaskan kepada fundamental theory. Misalnya X-ray itu tentu sekali kita kena tahu tentang fundamental atomic physics. Ya? Kalau tak ada fundamental atomic physics, you tak boleh pakai X-ray. You tak tahu macam mana nak dapatkan data-data. Ya. Ya. Saya ada soalan sikit. Ya. Tadi Prof cakap berkaitan dengan X-ray. Ya. Kalau saya macam Prof tak sempat buat okey. Saya baca artikel ni, dia boleh juga guna cryo EM. Prof. Ya. Prof, cryo EM tu, EM ialah electron microscope, bukan X-ray ya. Electron microscope. Jadi dalam electron microscope tu kita ada satu tempat di mana kita letakkan sampel kita. Tapi kalau kita guna alat EM yang ada di UVM, dia tempat kita masukkan bahan tu dia pada suhu bilik. Ya, cuma dia vacuum pada suhu bilik. Tapi apa yang dibuat untuk mendapat gambaran yang lebih G2 tu, mereka sejukkan permukaan itu, sejukkan ruang di mana sampel diletakkan tu pada suhu cryo, maknanya sejuk. Mari kita boleh sejukkan dia sehingga suhu mungkin suhu barangkali dia gunakan sampai suhu liquid nitrogen. Ya? Itu dia letak di bawah cryo. Cryo maknanya sejuk lah. Tetapi dia boleh mencacatkan virus kan? Dia tidak mencacat. Dia mungkin dia bagi dia, tetapi dia aktiviti dia tidak agile. Maksudnya dia makin sejuk dia makin diam, dia duduk diam. Jadi kita nak tengok gambar senang. Kalau macam budak-budak ni kita nak tengok gambar, budak-budak lari sana lari sini susah ambil gambar kan? Betul tu, lagi bagus tu kan. Bila kita ikat tangan dia tak tu duduk diam gitu. Macam tu lah. Virus tu akan disejukkan, kita spike dia pun dah layu, spike dia pun dah jadi duduk diam, jadi kita mudah tangkap gambar dia. Itu penggunaan cryo lah. Jadi itu modifikasi. Kita tak ada, saya tak nampak lah cryo EM di Malaysia. Tak tahu mahal berjuta berbilion-bilion kan. Kita kena buat modifikasi pada sample space lah. Sample space tu mesti ada ruang untuk dimasukkan liquid nitrogen, disejukkan sebagainya. Itu memang macam cryostat lah, Jadi cryostat memang mahal lah. Dekat Malaysia tak ada lah kan. Mereka boleh kepakaran yang ada membenarkan mereka buat demikian. Ya. Jadi itulah banyak begitu besar sekali sumbangan. Kemudian satu lagi yang saya fikirkan ialah tentang dari segi penggunaan medan magnet ni. Kalau kita tahu bahawa medan magnet ni memang mungkin ada kesan terhadap jerim-jerim ya, ada kesan. Jadi kalau katakanlah kita sesiapa yang terkena atau keadaan mungkin dalam ICU ya, kita bagaimana kalau kita gunakan medan magnet itu untuk menenangkan, mententeramkan mungkin minda dia, dan sebab dibuat kajian bahawa kalau medan magnet digunakan, dia boleh meningkatkan mutu kita tidur, maknanya improve the quality of sleep. Jadi mungkin orang yang sakit tu dia memerlukan ketenangan jiwa, ketenangan mental. Jadi itu boleh dipikirkan juga sumbangan. Supaya kalau dia tak banyak sangat fikir, lagi banyak fikir stres. Kita nak kurangkan stres dia tu mungkin dengan menggunakan medan magnet ni. Jadi ini mungkin dalam kajian yang saya fikirkan yang berkaitan dengan fizik, berkaitan dengan fizik. Jadi
mungkin itu dulu yang kita boleh saya nak bincangkan. Tetapi saya nak simpulkan bahawa banyak sekali alat-alat fizik yang boleh digunakan untuk mengkaji sifat-sifat bahan. Apalagi kalau bahan itu dalam saiz yang begitu kecil, nano. Jadi kita perlu alat yang lebih canggih. Virus ini memang dalam rejim nano lah. Jadi cuma dari satu yang saya baca permukaan permukaan bahan tu kita boleh buat kajian tentang permukaan bahan. Sebab kalau kita lihat, kalau kita tengok macam mana dia melekat, ada satu pohon, pokok buah dia tu, kalau kita lalu di hutan, buah tu akan cepat melekat pada pakaian kita. Jadi macam itulah. Kita lalu ni, kalau ada virus tu melekat pada kita. Tapi cuma kalau kita adakan pakaian kita yang memang nyah virus, kita adalah. Jadi kalau ada kita distancing, kita dekat sangat. Jadi bila kalau kita pakai, terutama sekali mereka yang the frontliner tu di hospital, kalau pakaian dia PPE dia tu equipment yang pakaian yang dipakai tu, kalau permukaan dia tu kalis virus, jadi tak masalah, virus tak akan kena dia, mungkin akan planting pada tempat lain, jatuh ke lantai ke apa kan, dan mati kemudian kan. Jadi ini pentingnya permukaan, permukaan bahan-bahan tadi dalam kes inilah. Mungkin dalam kes lain pun kita tak mau kontak, kita boleh terus repelkan dia, nyahkan dia secara sifat permukaan bahan. Itu dulu yang saya dapat nak sertakan. Okey, terima kasih. Terima kasih. Nampaknya penerangan yang begitu panjang lebar dan menarik. So kita teruskan lagi dengan ahli panel kita yang pertama semula. Prof Siddiq. Okey, Haikal lah. Okey, saya masih di sini lagi ya. Okey. Haikal. Saya nak kongsi sikit kan, kenapa kita kena buat disinfectant? Kita perlu ke buat benda-benda tu kan? So sebenarnya kan kalau kita sentuh badan kita kan Haikal lah, dengan benda-benda yang bukan kan, dikuatiri di samping virus tadi mati, virus yang baik-baik juga akan mati kan. Oleh sebab itulah kita tidak digalakkan oleh WHO untuk menyembuh apa-apa bahan kimia terus kepada badan kita kan. Cuma sesekali sanitasi ke badan tu tak sesuai lah. Memang tak sesuai. Kita janganlah sembuh satu benda-benda yang bukan-bukan, yang tidak mesra dengan badan kita ke badan kita kan. Kecuali macam minyak wangi lah kan. Untuk espresso kena bagi wangi-wangi sikit lah. Okay. So, saya ada soalan ni. Berkaitan dengan EM wave. EM wave lah, betul lah. Baca tentang ultraviolet. Oh, ultraviolet lah. Bagaimana ultraviolet? Ya. Dia ni fungsi dia untuk mencacatkan virus ni. Jadi betul ke? Okey. Minta Prof teranganlah sikit. Okey. Hasil pembacaan saya dan juga berkongsi dengan ahli-ahli yang lain kan. Memang virus ni ataupun benda-benda lain kalau kena UV kan dia akan mati kan. Okey, dia akan mati kan. Oleh sebab itu orang kata awal dulu kan sebelum balik pasar tu kita letakkan barang kita dekat pancaran cahaya matahari apa sekali. Tapi UV yang sampai dekat bumi tu kan sudah ditapis. Bukan UV yang memang powerful kan. Kalau UV yang powerful kan dia akan merosakkan kulit kita hingga boleh menyebabkan berlakunya kanser pada kulit dia. Kita nak dispek menekan UV, tiba-tiba kita dapat kanser kulit pula kan. Jadi bahaya kan. Janganlah buat yang bukan kan. Prof Siddiq, ya. Saya terbaca satu artikel tentang UV LED. Maknanya UV LED. Dia guna LED yang kita tahu dia semiconductor punya kan. Bila kita lalukan arus pada bahan tu dia akan menghasilkan akan berlaku elektron akan
bergabung balik dengan lohong. Ya betul. Jadi akhirnya dia akan keluarkan apa nama UV lah, UV. Dan ini boleh digunakan untuk dalam membuat dekontaminasi permukaan. Jadi kalau ada setuju tu. kontaminasi permukaan itu memang telah sedang dilakukan saya ingat di negara barat lah ya. Jadi mereka gunakan ini UV LED sebab dia punya spectral range ni mungkin agak tinggi ya, 245 nanometer hingga ke 4000 nanometer itu. Tetapi yang digunakan sebab UV ni ada 2-3 tahap kan, ada A, B, C. Betul. Jadi ya macam kat Abdul Halim kan, cuma break bank kan, kalau nak tentukan duit kita asli tidak kan, biasanya dia tu kan akan lalukan duit kita atas bawah. Itu memang tak baik kan. Jadi nampaklah hologram dekat bawah tu. Dia boleh nampak tak bahaya. Fingerprint pada Yang high power tu kan. Ya. Jadi sedang dilakukan. Itu pun untuk kegunaan frontliner. Frontliner. Jadi mereka akan setiap kali PPE dia akan dibersihkan dengan menggunakan UV LED. LED. Itu satu lagi perkembangan sumbangan fizik yang dalam bidang ini. Banyak ya. Okey. Sumbangan fizik. Okey, bagaimana dengan kalau microwave dan jamari, boleh tak Prof cerangkan sedikit? Microwave kita tahu ada kajian menggunakan microwave beberapa tahun yang lalu. Mereka gunakan microwave ni untuk mencacatkan zarah. Untuk mencacatkan zarah melalui tenaga daripada gelombang mikro ni, microwave. Jadi itu, tapi kalau zarah virus tu dah ada dalam badan kita, macam mana kita nak cacatkan dia? Tapi kajian yang dibuat tu ialah hanya pada virus bebas lah yang di sampel, kemudian dikenakan microwave. Dan dia dapati image menunjukkan bahawa virus ini mengalami fractured virus. Jadi apabila dia dicacatkan, jadi fungsinya dia kurang fungsinya. Jadi ini memang telah dibuat kajian. Jadi sekarang kita fikir macam mana nak gunakan microwave ni. Mungkin kita boleh gunakan microwave pada permukaan-permukaan, kita cacatkan apa-apa yang ada di permukaan tu supaya dia tidak tak dapat mungkin dia punya spike dah patah, dah putus. Bila kena microwave, dia punya spike semua habis putus. Jadi macam zalim punya ahli-ahli fizik ni kan. Okey. Gitulah cara menggunakan microwave ya, microwave. Menarik ya. Okey. Sangat menarik. Okey, Haikal. Ada satu permintaan. Boleh kita call Datuk Muhammad Yahya kan, bagi pandangan sikit daripada UKM. Ini mahagum saya dulu masa saya belajar di UKM dulu kan. Datuk Muhammad Yahya ada ke dalam ni? Ada. Datuk Muhammad Yahya kan. Datuk. Boleh. Angkat tangan sikit. Datuk. Assalamualaikum. Datuk. Ada. Assalamualaikum. Salam. Dengar saya? Okey. Ya, dengar. Dengar. Memang menarik lah bincangan ini. Saya pun last minute baru tahu yang ada event macam ni. Pandangan saudara kedua-dua, saudara Halim dan saudara Sidik memang menarik. Tapi saya ingin sebut satu saja pandangan saya lah. Sensor, atas saya fizik punya contribution ni sensor cukup penting. Jadi kita harus build satu group yang agak reasonably good size to look at the sensor. Sensor di luar ada sensor di dalam. Maksudnya sensor di luar ni adalah macam tebuan lah. Kita jadi kacau dia, kalau sudah kacau dia akan attack kita kan. Sensor di luar ni macam saudara Halim sebut tadi, iaitu COVID-19 ini, COVID-19 ni dia tak bahaya sebenarnya kalau dia tak masuk dalam badan kan. Jadi macam mana kita nak prevention supaya dia jangan masuk dalam badan. Kita tahu dia ada dekat luar, okay, fine. Sekali dia dah masuk dalam badannya, ini yang bahaya. Jadi itu sebabnya harus ada satu sensor yang demikian.
Artinya kita jarak 1 meter kita dah tahu, oh ini ada tebuan ini, kita harus tahu dah. Jadi itu yang penting sekali. Jadi kalau kita ada sensor yang demikian, kata saya kita banyak menghindari sebab we have to live with it kan. Jadi COVID-19 ni dia memang ada, sentiasa ada. Kita kena jaga supaya dia jangan masuk di dalam badan. Itu satu sensor. Yang kedua, ni banyak orang biologi, orang medical dah sebut tentang immune system kan. Sebut tentang matahari semua itu semua nak build immune system. Kalau immune system kita okey, tak ada masalah. Dia ada jarak 1 kaki ke, malahan dia kalau ada di permukaan badan kita pun okey lagi sebab immune system kita kuat. Jadi kita nak build up immune. Datuk Mat, nak tanya sikit ni, dalam badan kita ni kita ada kita ada darah putih kan. Fungsi darah putih tu ya sebenarnya sebagai defense mechanism, dia sepatutnya makan COVID semua ni. Ya, berarti kalau imun kita kuat, dia tak boleh makan kalau imun kita kuat. Sebab dia sensor COVID-19 ni bukan yang baru, dia sudah ada SARS. Betul. Macam-macam penyakit ni dah ada dulu, cuma yang ini yang lebih berbahaya itu saja. Kalau selesema, kalau campak, penyakit demam campak, tak ada masalah, dia tak berbahaya. Tapi yang ini yang berbahaya. Tapi ganas sikit. Ganas sebab dia belum ada ubat dia, belum ada vaksin. Vaksinnya belum ada. Jadi itu saja yang problemnya. Jadi kita ahli fizik memang kita kena lihatlah. Jadi kan banyak ada grup yang membuat biosensor, detection DNA segala macam. Saya fikir ini penting sebab dia kena extend lah grup ini memahami tentang struktur DNA. Memang sekarang orang dah faham tentang struktur DNA virus ini dan sebab itu mereka telah menguji bila dah masuk dalam badan. Jadi sekarang ni macam mana sensor kita nak detect bila masih lagi di luar kita dah tahu dah. Itu kata saya input saya. Macam kita Datuk. Ya. Dulu kita ada team kan Ghostbuster kan. Jadi dia pergi mana-mana. COVID Buster. Sekarang ni Datuk. Ya. Saya fikir tentang sensor ni. Kita di IMAN UKM ni banyak buat tentang biomimicking. Ya, okey. Biomimicking. Jadi saya tengok juga dalam pembuatan sensor ni kadang-kadang dia berasaskan kepada apa yang ada dalam alam. Jadi dipanggil biomimicking. Ya, okey, biomimicry, ya, okey. Jadi kita dapat gunakan kaedah-kaedah yang sudah ada di alam ini untuk memudahkan kita lagi mendapatkan membina sensor-sensor yang efektif. Contohnya Datuk macam saya sebut tadi yang biomimic ni yang pakaian baju tadi, baju yang menggunakan dia tak pakai zip, pakai itu ya. Dia melekat kan. Biomimicking tu, biomimicking. Itu velcro beralih Chrome tu. Chrome. Jadi itu saya ingat biomimicking ni perlu diperluaskan lagi lah dari sudut untuk mendapatkan maklumat yang telah disediakan oleh ilahi. Jadi dalam bidang itulah. Mungkin anak-anak muda kita, saintis-saintis muda ni dia agresif ya. Dia boleh melihat tentang bidang penggunaan biomimicking ni dalam mereka bentuk sensor. Okey. Bidang Datuk ni, dia Datuk dengan biomimicking ni. Ya. Okey. Okey, saya nak tambah sikit Haikal lah. Okey. Jadi di Malaysia patutnya biofizik memang menjadi satu kekuatan lah di masa akan datang kan. Sebab masa ni di jabatan kita pun di UPM yang buat biofizik ada beberapa perkara saja kan. Jadi kalau boleh kita ada kekuatan baru akan datang sehingga tertubuhnya satu jabatan biofizik. Di UKM saya tak pasti ada ke tidak kan. Di tempat-tempat lain pun agak USM pun ada tapi tidak begitu menonjol lah kan. Terima kasih. Jadi kita dah mendapatkan masa pun dah tinggal pukul 4.
So kita buka Q&A lah. Boleh Prof? Boleh sila. Ha. Q&A Kepada dah berjalan pun. Q&A pada chat box ni. So daripada Ambo Zuhelmi. Dia tanya Assalamualaikum kepada Pejabatan Fizik juga kepada Prof Siddiq. Soalan dia, Apa dia soalan dia kan? dia terfikir, it is possible if we kill the virus using the concept of resonance. Means maksudnya resonance tu dia bergetar kan? Bergetar hingga hingga menghapuskan darah tu. Okey, terima kasih Haikal lah. Dari segi fizik, teori ni teori je kan. Satu benda tu memang ada dia punya natural frequency dia kan. Dia punya ayunan dalam masa tu memang kita kena cari lah. Jadi bermakna sebagai ahli fizik kita kena tahu what is the natural frequency virus. Jadi kalau kita tahu dia punya frekuensi katakan berapa hertz kan, okey, dan kita ciptakan another resonator ya yang boleh menyamai resonan kepada bahan tadi kan, dia boleh pecah. Contohnya boleh berterabur. Contoh macam satu kejadian di luar negara tu, di mana jambatan tu berayun dengan frekuensi kan. Dan bila angin yang lalu sama dengan frekuensi jambatan tu, jambatan boleh pecah kan. Kita kena tahu, kita kena kaji secara mendalam apakah propertinya, biological property dan banyak property dia kan. Alat-alat untuk mengurangkan ataupun menjahanamkan virus ini. Masih ada kajian sikit